Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan sebuah ringkas taklimat berkaitan dengan tugas HAM, ingin saya memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Khairil Anwar bin Mukhtar, selaku PKHAM SK Kebun Sirih, dan segala urusan berkaitan dengan hal ehwal murid, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk dengan saya lah. Okey. Baik, saya ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan kepada para waris tahun 1 tahun 2021 ni untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, yang pertama berkenaan dengan pengisian data maklumat murid dan juga ahli keluarga murid lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat pengisian data itu dalam laman web public.moi.edu.my, yang mana tuan-tuan dan puan-puan pernah masuk untuk membuat pendaftaran anak pada tahun lepas. Okey, jadi guna password dan juga kata laluan nombor IC tuan-tuan dan puan-puan seperti mana tuan-tuan dan puan-puan masuk tahun lepas lah. Okey, baik. Apa yang penting untuk pengisian data ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu sentiasa update. Okey, sekiranya ada berlaku beberapa perubahan seperti gaji, nombor telefon ataupun alamat rumah. Okey, untuk gaji kita untuk urusan bantuan dan sebagainya, nombor telefon untuk senang kita nak hubungi dan juga alamat. Okey, jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat tuan-tuan dan puan-puan boleh update sekiranya ada berlaku sebarang perubahan. Dan kalau tuan-tuan tak mau update dalam public itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh berhubung dengan guru kelas untuk sebarang pengemaskinian dalam data yang dalam sistem tersebut. Okey, yang kedua berkenaan dengan grup WhatsApp yang guru kelas dah bina untuk kemudahan komunikasi antara guru kelas juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab sikit saya akan terangkan lah garis panduan bagaimana penggunaan WhatsApp group ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita harap WhatsApp group ni diguna dengan cara yang berhemah lah. Okey, sebab ianya terpaksa kita gunakan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni. Jadi ruang untuk kami bersemuka dengan pihak waris dan juga murid adalah terhad. Okey, jadi PKP ni pun bersambung lagi dan kita tak tahu lagi sekolah boleh dibuka bila. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita menggunakan medium WhatsApp ni untuk kita berkomunikasi. Jadi yang pertama, medium WhatsApp ni digunakan untuk komunikasi antara guru kelas dan juga waris. Okey, jadi apa saja maklumat yang pihak sekolah akan sampaikan kepada waris akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita harap sentiasalah tuan-tuan dan puan-puan tengok grup WhatsApp tersebut supaya tidak terlepas segala informasi yang akan disampaikan oleh guru kelas. Okey, WhatsApp itu juga kita akan gunakan untuk kita salurkan latihan kepada anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang mana kita sekarang ni sedang menjalankan proses PDPR, iaitu pembelajaran di rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita guna medium grup WhatsApp ni, sama ada guru nak hantar video ke, nak hantar lembaran kerja dan sebagainya. So kita akan menggunakan grup WhatsApp. Okey, hanya nombor waris sahaja yang dibenarkan untuk kita masukkan dalam sebagai ahli di dalam grup WhatsApp ni lah. Nombor-nombor lain kita tak benarkan. Ada juga permintaan daripada waris nak masukkan nombor pengasuh, nak masukkan nombor cikgu tuition dan sebagainya. So kita tak benarkan.
Okey, hanya waris sahaja yang kita benarkan. Sekiranya ada lembaran kerja yang nak dihantar kepada pengasuh dan sebagainya, itu di bawah tanggungjawab waris lah. Dia boleh forward kepada nombor yang dia nak sampaikan tu. Jadi kita tak benarkan sebab kita tak mau orang yang luar daripada bukan ahli keluarga, murid dan sebagainya ada di dalam grup WhatsApp tersebut. Okey, dan saya juga berharap agar pihak waris menggunakan memberi sedikit masa kepada guru sekiranya ada pertanyaan ataupun persoalan yang kita sampaikan dan mungkin guru tersebut tak boleh jawab dalam masa orang kata apa tak boleh jawab terus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita harap bagi masa sikit dekat guru untuk guru jawab. Jangan bagi tekanan ataupun marah kalau kata cikgu tu lambat jawab dan sebagainya. Okey, baik. Masa untuk tuan-tuan dan puan-puan berinteraksi bersama dengan guru kelas ni bermula daripada jam 8 pagi sehingga jam 6 petang. Okey, selepas jam 6 petang tu kalau cikgu tak jawab ke apa ke, memang kita tak galakkan. Sebab apa, selepas 6 petang sehingga waktu malam tu kita bagilah ruang kepada guru kelas tu nak menguruskan keluarga, nak tengok apa, nak bersama dengan keluarga dia untuk ni lah. Okey, kalau kita duk kacau dia sampai tengah malam, kesian pula kat dia. Jadi sebolehnya lah tuan-tuan dan puan-puan gunakan masa 8 pagi hingga 6 petang ni untuk kita berinteraksi dengan guru kelas sekiranya ada keperluan lah. Kalau tak ada keperluan tu, jangan saja-saja nak kacau guru kelas. Saya rasa tak jadilah perkara tersebut. Okey, so tapi kalau ada perkara kecemasan, contoh kata esok tak boleh nak main sekolah, anak perlu apa, contohlah kita nak pergi melawat, keluarga meninggal dan sebagainya, benda yang kecemasan, cepat-cepat boleh maklumkan pada guru kelas lah. Okey, baik. Dan saya harap dalam grup WhatsApp ni tak ada lah sebarang apa yang forward iklan jual produk ke apa ke. Okey, dan kita harap tidak ada berlaku perbalahan. Okey, percanggahan pendapat dan sebagainya. Sekiranya nak menyalurkan pendapat, nak menyalurkan idea, kita alu-alukan, tapi harap tidak ada berlaku sebarang perbalahan di dalam grup WhatsApp tu lah. Okey, dan segala maklumat yang tidak ada kaitan dengan urusan sekolah, saya harap kita tak masukkanlah ke dalam grup WhatsApp tersebut. Okey, baik. Untuk perkara yang ketiga, iaitu proses untuk buka sekolah. Okey, proses untuk buka sekolah, kita tak tahu lagi bila kita akan buka sekolah. Dan tapi saya akan bagi sedikit lah garis panduan bagaimana kita akan, sekiranya sekolah dibuka, kita akan jalankan proses untuk kehadiran murid ke sekolah. Baik, yang pertama, jika anak tuan-tuan dan perempuan didapati tidak sihat, okey, kita buka sekolah, anak tuan-tuan dan perempuan tak sihat, kita tak galakkan untuk dia hadir ke sekolah. Okey, dan tuan-tuan dan perempuan perlu mendapatkan rawatan. Sekiranya ada surat daripada doktor, sila bawa beri surat itu kepada guru kelas ataupun kepada saya. Okey, dan sekiranya laporan doktor kata anak ada penyakit berjangkit dan apa, tolong maklumkan pada kita supaya kita dapat ambil langkah pencegahan yang awal. Okey, yang kedua, waris tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan sekolah. Okey, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni, pihak kementerian juga melarang waris untuk hadir ke kawasan sekolah tanpa urusan yang kita kata rasmi ataupun tanpa urusan yang penting. Okey, jadi kalau nak saja-saja nak masuk, nak teman anak tu, kita tak benarkan. Dan hanya pada hari pertama pembukaan sekolah tu, hanya anak saja dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Waris cuma hantar sampai kat pagar saja. Okey, bagilah kepercayaan kepada kami. InsyaAllah kami akan cuba pujuk. Kalau yang tak boleh masuk tu, kita pujuk dia bagi masuk dalam kawasan sekolah. Okey, untuk masuk ke dalam kawasan sekolah, kita hanya menggunakan pagar, satu pagar saja, pagar 2, iaitu pintu masuk yang nombor 2 di sebelah flat. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh masuk melalui laluan masuk flat tu.
drop anak depan pagar tu, terus anak masuk ke dalam kawasan sekolah. Tak perlu tunggu lama, sebab dia akan berlaku kesesakan sekiranya tuan-tuan perempuan parking kereta, parking motor, turun nak pegang tangan anak masuk ke kawasan sekolah, dia akan berlaku kesesakan. Jadi bila sesak, pakat-pakat nak masuk, jalan tu dia jadi agak, orang kata apa, kelang kabut sikit lah waktu pagi. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak bagi duit, nak salam, nak cium tangan apa semua, sebelum naik kenderaan datang ke sekolah tu, buat siap-siap. Buat di rumah siap-siap. Lepas tu sampai di sekolah, anak turun, kami akan sambut di pintu pagar tu, terus masuk ke kawasan sekolah. Dan bila dia pun masuk saja pagar tu, kita akan buat saringan kesihatan di situ. Okey, jadi kita akan cek dia punya suhu, dan kita akan tengoklah dia punya suhu. Kalau suhu dia tak panas, tak apa. Okey, kalau dia panas, kita akan hubungi balik waris, dan waris ambil untuk dapat rawatan yang lanjut. Okey, sekiranya tak ada apa masalah, dia akan terus masuk dan dia akan berada di dalam kelas dia lah. Okey. Dan untuk hari yang pertama tu, memang kita tak galakkan waris untuk teman lah. Dulu ada yang teman duduk boleh main tak dan sebagainya. So kita tak galakkan waris untuk teman anak yang dah masuk ke dalam kawasan sekolah tu. Jadi ini adalah arahan daripada pihak kementerian. So sekiranya ada arahan terkini, kita akan maklumkan melalui guru kelas, melalui WhatsApp group tu lah. So kalau boleh diberi kelonggaran hari pertama ke apa-apa, kita akan maklum. Tapi buat masa sekarang tak boleh lagi lah. Okey, yang ketiga, yang seterusnya proses untuk masuk sekolah ni, kita pihak sekolah ada menyediakan sinki basuh tangan. Okey, tempat untuk basuh tangan. Jadi daripada sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan boleh latih anak tuan-tuan dan perempuan untuk jadikan amalan mencuci tangan. Okey, apabila masuk ke kawasan sekolah, kita akan beri dia cuci tangan di kawasan yang memang dah kita adakan sinki. Kita ada lebih kurang dalam 7 atau 8 tempat untuk murid mencuci tangan. Jadi sekiranya anak tuan-tuan dan perempuan masuk ke kawasan sekolah, dia boleh mencuci tangan di sinki yang ada di laluan-laluan untuk dia ke kelas. Okey, jadi jadikan amalan sekarang ni untuk dia mencuci tangan, supaya ialah kita nak menghindarkan daripada virus COVID-19 ni lagi merebak. Dan juga pelitup muka, pelitup separuh muka. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh bekalkan kepada anak-anak. Sekiranya tuan-tuan nak bagi lebih pun boleh, biar duduk dalam beg tu, ataupun nak bagi pakai face shield yang ada kat depan pun boleh pakai. Okey, kita galakkan dia pakailah pelitup muka dan sebagainya. Sekiranya tak pakai pun tak menjadi kesalahan, tapi kita galakkanlah untuk pakai. Okey, kita ikut SOP yang telah ditetapkan pada pihak sekolah lah. Okey, dari segi makanan, tuan-tuan dan perempuan, pihak kantin ada menyediakan makanan lah, boleh beli di kantin. Jadi cikgu kelas akan latih anak tuan-tuan dan perempuan berjalan pergi ke kantin, beli makanan, balik ke semula ke kelas, dan kita akan makan di kelas. Okey, dan masa makan tu, waktu rehat tu, kita akan panjangkan sedikit supaya ada ruang untuk anak-anak kita ni rehat makan di dalam kelas bersama dengan guru. Okey, kita ada letak jadual guru-guru untuk menemani anak tuan-tuan dan perempuan makan ketika waktu rehat. Okey, baik. Sekiranya ada waris yang nak memberi bekal kepada anak, nak buat makanan daripada rumah, kita tak larang, kita galakkan bawa bekal daripada rumah. Tapi kita tak galakkan beli daripada pihak luar daripada kantin lah. Sebab apa? Ini berkenaan dengan keselamatan makanan yang dibeli daripada pihak luar ni. Sekiranya berlaku sebarang masalah keracunan makanan dan sebagainya, pihak Kementerian Kesihatan, dia mula-mula sekali dia akan mai tengok kantin.
Okey, selepas tu baru dia buat siasatan. Sekiranya makanan tu beli di luar, jadi dia akan menimbulkan banyak masalah. Jadi kita pihak sekolah tak galakkan waris untuk membeli makanan di luar dan bawa ke dalam sekolah. Okey, kalau nak bawa bekal yang dibekalkan oleh waris, itu tak ada masalah. Okey. Dan pada waktu pulang, kita berharap pihak waris dapat segera untuk mengambil anak tuan-tuan dan perempuan ni untuk diambil pulang. Okey, sebab kita tak mau ada berlaku murid terpaksa duduk di kawasan keluar pagar tu terlalu lama. Okey, ada murid yang akan tunggu waris dia datang. Masa tunggu tu mereka akan mulalah bermain dan sebagainya. Kita tak mau sebarang perkara yang tak diingini berlaku. Jadi nanti jadual kita akan beri. Okey, so tuan-tuan dan perempuan boleh ikutlah jadual yang kita dah bagi nanti. Tengok waktu dia balik pukul berapa. Kalau pukul 1, tuan-tuan dan perempuan boleh main ambil pukul 1 dan bawa balik ke rumah. Jadi kita nak melaksanakan SOP yang ditetapkan tu. Sekiranya budak berkumpul ramai-ramai, depa memang tak akan ikut SOP. So depa akan duduk rapat-rapat dengan kawan dan sebagainya. Jadi nak mengelakkan daripada berlaku perkara tersebut, tuan-tuan dan perempuan kita harap dapat boleh ambil dengan kadar yang segera lah. Okey, baik. Untuk peraturan-peraturan lain, tuan-tuan dan perempuan boleh rujuk buku peraturan yang kita akan bekalkan nanti. Dan dalam tu semua peraturan yang berkaitan dengan sekolah ada terkandung di dalam buku peraturan sekolah. Okey, saya tunjuk dulu. Buku dia tak besar, kecil je. So dia ada dalam ni ada peraturan tentang rambut. Boleh nampak kan? Okey, rambut, pakaian dan waktu masuk, waktu keluar, okey, kedatangan dan sebagainya. Jadi semua ada dalam buku peraturan ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh rujuk buku peraturan yang kita bekalkan. Nanti mungkin bila ada proses bersemuka dengan murid, nanti guru kelas akan beri pada mereka, ataupun kita akan adakan satu hari waris boleh ambil buku ni. Okey, yang tu kita tengok keperluan nanti masa bila kita boleh laksanakan benda tu. Okey, untuk itu saya rasa untuk itu sajalah sedikit peringatan yang saya nak sampaikan kepada waris. Yang lain tu nanti kita akan tunggu bila sekolah dibuka nantilah. Okey, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih sekolah SK Kebun Sirih untuk pembelajaran anak tuan-tuan dan perempuan. Dan kami guru-guru di Sekolah Kebangsaan Kebun Sirih berbesar hati menerima anak tuan-tuan dan perempuan. Dan berilah kepercayaan kepada kami, kepada saya, kepada guru-guru saya, untuk kita mendidik anak tuan-tuan dan perempuan dalam proses pembelajaran dan juga perubahan tingkah laku anak-anak kita. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.